Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي عادل وجدي بن نصير رقم الطالب 05 2 1 6 9. إن شاء الله في هذا اليوم سنشرح عن الموضوع الشفاعة الحسنة بين الناس في الدنيا ومجالاتها في ضوء السنة النبوية. Baik, insyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan cuba untuk mengupas satu artikel yang bertajuk Syafaat Hasanah antara manusia di dunia menurut sunnah Nabawiyah. Baik, kita lanjutkan kepada isi yang pertama iaitu berkenaan dengan ahamiyatul bahth. Antara ahamiyatul bahth dia, yang pertama adalah bayan hudud wa dawabit asy-syafa'ah fil Islam, iaitu menerangkan batas-batas dan bentuk-bentuk syafaat di dalam Islam. Ahamiyah yang kedua adalah bayan qimatus syafa'atul hasanah wa atharuha fi hayatin nas, iaitu menerangkan nilai syafaat kebaikan di dalam kehidupan manusia. Dan ahamiyah yang ketiga yang kami nyatakan di sini adalah ibrazul majalat asy-syafa'atul hasanah fil Islam, iaitu memperlihatkan ruang lingkup ataupun cakupan syafaat hasanah ini di dalam menurut Islam. Seterusnya kita lanjutkan kepada matlub awal iaitu ta'rif syafaat istilahan wa lughatan. Masalah awal adalah ta'rif lughawi. Pengarang artikel ini ada mengemukakan 3 perkataan yang berkaitan dengan syafaat, iaitu yang pertama asy-syafa'ah huwa kalam syafi' lil milki fi hajatin yas'aluha li ghairihi, iaitu perkataan yang menunjukkan pemilikan sesuatu hajat yang dimohon daripada orang lain. Perkataan yang kedua adalah syafa'a ilaih wa huwa talaba ilaih. Maksud dia adalah sesuatu yang dipohon. Dan perkataan yang ketiga adalah asy-syafi', iaitu at-talib li ghairihi yatasyaffa'u bihi ila al-matlub, iaitu pemohon kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Kesimpulan di sini, pengarang artikel ini mengatakan fanukhallasu anna ma'na syafa'ah fil lughatan yaduru hawla tarfain yaltamisu ahadahuma min al-akhar al-ma'unatan, iaitu dari segi bahasa syafaat ini berkisarkan berkenaan dengan dua pihak, di mana salah satu pihak memohon sesuatu perkara daripada pihak yang lain, dan permohonan ini adalah dalam bentuk pertolongan. Baik, seterusnya adalah mas'alatus tsani, ta'rif istilahi. Faqad arafa ar-raghib asy-syafa'ah biqawlihi al-indimam ila al-akhar nasiran lahu wa sa'ilan anhu, wa akthar ma yasta'milu fi indimam man huwa a'la hurmah wa martabah ila man huwa adna. Maksudnya Ar-Raghib mendefinisikan asy-syafa'ah dengan katanya menyertai yang lain sebagai pembantu kepadanya dan yang meminta daripadanya. Kebanyakan yang digunakan dalam penyertaan adalah mereka yang lebih dihormati atau lebih tinggi pangkatnya kepada mereka yang lebih rendah, yakni pangkatnya. Baik, yang kedua, qala Ibnu Ashur la tatlaqu illa 'ala al-wisatah fil khair. Tidak digunakan syafaat ini melainkan ke atas perantaraan dalam perkara yang baik. Wa amma itlaq asy-syafa'ah 'ala as-sa'i fi jalbi syarri fa huwa masyakilah. Adapun penggunaan asy-syafa'ah ke atas usaha dalam memperoleh kemungkaran, maka ia adalah masalah. Wa qarinatuha wa siffuha bisayyi'ah idh la yuqal syafa'a lilladhi sa'yu bijalbi su'. Dan sifatnya adalah buruk kerana syafaat tidak dikatakan untuk mereka yang berusaha membawa kemungkaran. Akhir sekali, pengarang ada menyimpulkan syafaat dari segi istilah ni adalah fasyafa'ah ta'ni sarrafa al-qadir hammatuhu lidaf'i ad-dar aw jalbi naf'i lil mashfu' alaih biqasdi al-ihsan wa musa'adah.
سواء كانت بطلب من المشتفع أم لا. Maksudnya syafaat bermaksud seseorang yang berkemampuan menyumbangkan tenaganya untuk menghalang kemudaratan atau membawa manfaat kepada yang diberikan syafaat kepadanya dengan tujuan ihsan dan pertolongan, sama ada atas permintaan ataupun tidak. Baik, saya rasa itu saja daripada saya. Kita sambung kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Firdaus Bihama, Raqmut Tullab 052 Wahid 7. Okey, saya akan menyambut perbatangan daripada kawan saya berkaitan dengan syafaat. Okey. Qiyamatu wa asharu syafa'atu fi sunan nabawiyah. Okey, nilai dan kesannya syafaat dalam sunnah. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقالوا أشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب وفي رواية ما شاء صحيح متفق عليه. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Nabi SAW jika didatangi oleh seseorang yang berhajat, iaitu mempunyai keinginan atau pertolongan, beliau akan menghadap kepada para sahabatnya lalu berkata, berilah syafaat, nescaya kalian akan diberikan oleh pahala, dan Allah akan menetapkan melalui lisan nabinya apa yang dicintainya, dalam riwayat lain apa yang dikehendakinya. Okey, slide yang seterusnya. Okey, syarah hadis. Hadis hadis mutadamminu li aslan kabiran faidu azimah. وهو أنه ينبغي للعباد أن يسعي في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصول بعضها أو لم يتم منها شيء. Okey, hadis ini ia mengandungi sebuah prinsip dan faedah yang besar serta agung, iaitu bahawa sepatutnya seseorang hamba tu dia berusaha untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, sama ada ia akan memberikan hasil yang sepenuhnya ataupun hanya separuh saja hasil yang dapat dibuat, ataupun tidak membuahkan hasil tidak membuahkan hasil sama sekali. Okey, poin seterusnya pula ialah wadzalika kasyafaat di ashabu hajatu inda al-maluku wal kibar. Contohnya seperti memberikan pertolongan syafaat kepada orang-orang yang memerlukan di hadapan para penguasa dan pembesar. Seperti itu kita melakukan sesuatu pertolongan tu di hadapan pembesar supaya diberikan penilaian, supaya pembesar tu dapat memberikan penilaian kepada dia. Okey, seterusnya pula ialah walihadza amarun Nabi SAW ashabu an yusaidu ashabu hajatu bisyafa'ah lahum indah liyata'jilu ajru indallah. Kerana itu Nabi SAW ia memerintahkan para sahabatnya untuk membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan dengan memberikan syafaat kepada mereka di sisi beliau masih ada, agar mereka segera mendapatkan pahala di sisi Allah. Okey, seterusnya liqaulu ashfa'u tujaru fa in syafa'ah hasanah muhibbatullah wa mardiyatullah. Okey, berdasarkan sabda beliau, berilah syafaat, nescaya kalian akan diberikan pahala, kerana syafaat yang baik dicintai dan diredai oleh Allah. Okey, poin seterusnya pula ya. Qala Allah Ta'ala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa ma ta'jilu lil ajri li ahli hadir fa inna aidan ya'tajilu ihsanu wa fa'ilu ma'ruf ma'a akhihi wa yakunu lahu bidzalika indah yadu. Okey, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, pada siapa yang memberi syafaat yang baik, nescaya akan ada bahagian untuknya dari syafaat itu. Di samping mendapat pahala di masa sekarang, ia juga bermaksud untuk menyegerakan kebaikan dan kebajikan untuk saudaranya, dan dengan begitu ia memiliki satu jasa kepadanya. Seterusnya pula ialah fasa'i fi umuri khair wal ma'rifu allati yahtamilu an yahtasilu aula tahissu aula tahsilu khairu ajilu wa ta'widu linafus ala
al-i'anatu ala khair wa tamhidu liqiyamu bi syafa'ati allati yatahaqqiqu aw yuzannu qubuluha. Hal itu berusaha untuk melakukan kebaikan dan kebajikan atau mungkin atau tidak dapat, sama ada kebaikan dan kebajikan itu tidak dapat dipenuhi adalah semacam sesuatu kebaikan yang segera serta usaha untuk membiasakan diri melakukan perkara yang baik dan membuka jalan untuk syafaat dalam perkara-perkara yang pasti atau diharapkan dapat diterima. Okey, poin yang seterusnya pula, ma'anil kalimat. Ashfa'u, memberikan syafaat. Asy-syafa'at tausitu al-iqada hauiju an-nas, iaitu syafaat ataupun pertolongan untuk menolong keperluan orang yang memerlukan pertolongan. Yang kedua, Allah yang menentukan. Al-qada al-hukum wal ida, hakim yang memutuskan pelaksanaan. Ini boleh membawa semacam Allah yang memutuskan sama ada perkara kebaikan itu diterima ataupun tidak. Saya pula ya. Fawaidu min al-hadis. At-targhibu fi asy-syafa'ah lima fiha min ajri sawa'u aqdiyatu al-hajatu am la. Galakkan untuk memberi syafaat kerana pahala yang ada sama ada keperluan itu dipenuhi ataupun tidak. Seterusnya ialah la syafa'at fi hududallah ta'ala idza wasalu amruha ila al-hakim. Tidak ada syafaat dalam hak Allah Subhanahu wa taala jika masalahnya sampai kepada penguasa. Rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi husulu akhyaru li ummatuhu bi kulli tariq. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendapatkan kebaikan bagi umatnya dalam segala hal. Okey, husulu al-ajru li syafa'ah sawa'un qudiyatu hajatu masyfu'a aw lam taqdu. Menerima pahala bagi pemberi syafaat sama ada keperluan penasihat syafaat itu dipenuhi ataupun tidak. La yakun ila ma aradallahu ta'ala. Okey, itu tidak akan berlaku kecuali apa yang Tuhan mahukan. Ini juga boleh membahas macam ia tidak akan berlaku kecuali dengan ketentuan Allah. Okey, khulasahnya di sini ialah al-khulasatu fi hadha hadis tadallu ala wujubu syafa'ah liman yahtaju al-musa'adah sawa tahaqqatu aw tahaqqutu jazi'a aw lam tahaqqaqu ala itlaqu fi li'anna Allahu yajzi al-makafa'ah. Kesimpulannya dalam hadis ini menunjukkan perlunya syafaat bagi seseorang yang memerlukan pertolongan, sama ada ia dipenuhi, dicapai ataupun hanya dicapai sebahagian saja ataupun tidak dicapai sama sekali, kerana Allah yang memberikan ganjaran pahala. Okey, sekian saja daripada saya. Saya akan memberikan kata pemberitahuan selanjutnya kepada kawan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nabil Abdul Qari bin Aman Daima, bernombor metrik 054276. Jadi insyaAllah pada bahagian saya ini akan menerangkan berkenaan al-mas'alatul ula, asy-syafa'atu fil khusumatil ijtima'iyah, syafaat di dalam penkhususan sosial. Jadi slide yang pertama adalah di bawah tajuk asy-syafa'atu wat tawassut fit tazwij. Maksudnya bagi matan hadis ini, maksudnya seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak berhajat kepada perempuan." Lalu seorang lelaki berkata, "Kahwinkanlah aku dengan perempuan itu." Sabda baginda, "Engkau berikan perempuan itu sehelai pakaian." Dia menjawab, "Aku tidak memilikinya." Lalu baginda bersabda lagi, "Engkau berikanlah dia walaupun sebentuk cincin." Lelaki itu menjawab, dia tidak memilikinya. Baginda bersabda, Adakah ada ayat-ayat Quran yang engkau hafal?" Dia menjawab, "Ada sekian dan sekian." Baginda pun bersabda, "Aku kahwinkan engkau dengan perempuan itu dengan ayat-ayat Quran yang ada padamu." Hadis Sahih Bukhari bernombor 5029. Jadi di dalam situasi hadis ini, Rasulullah menjadi orang tengah di dalam urusan
perkahwinan ataupun pertunangan ataupun dari dalam urusan merisik seorang wanita. Jadi Nabi menjadi orang tengah. Jadi slide yang seterusnya, ma'anil kalimat. Maksud bagi ma'anil kalimat ini adalah bersedih dan bosan, berasal dari menunda, menangguh atau memberi alasan. Sesungguhnya itu adalah tidak serius. Jadi fawaidul hadis ada 3. Yang pertama, yas'a li ajalihi bainan nasi targhib fi zawaji wa musa'adatin nasu fihi. Maksudnya carilah manusia yang berminat untuk berkahwin dan bantulah mereka ke arahnya. Yang kedua, wa min 'adatil khatibin an yuwassitu fi khitbatin nisa min yujibuhun nasu wa yuqaddirunahu. Maksudnya menjadi pengantara ataupun orang tengah di dalam urusan merisik atau meminang seorang wanita. Poin yang ketiga adalah wa yakumu syafi'un bitasabbabun fi iqa'ahu wat tawib fihi likulli minal khatibin fi sahibihi idza wajadatul kafa'ah wa tawafiratus syurut wa zaharatul maslahah. Maksudnya jika kedua-dua belah pihak itu sekufu, iaitu setaraf dari segi agama, ekonomi keluarga ataupun keturunan, dan cukup syarat-syaratnya, seperti sebagai contohnya seorang wanita yang ingin kita risik itu, seorang lelaki ingin risik itu bukan seorang isteri orang, bukan seorang tunangan orang, dan bukan di dalam keadaan iddah, bukan di dalam tempoh iddah, dan ada kepentingan untuk berkahwin. Jika cukup 3 perkara ini, maka kahwinkanlah mereka berdua. Jadi khulasahnya adalah ja'al Islam liuqarriru anna al-hayatu az-zawjiyyah la budda an taquma 'ala as-sakinah wal mawaddah war rahmah. Datangnya Islam untuk membuat keputusan berkenaan dalam perkahwinan hendaklah didirikan di atas dasar ketenangan, kasih sayang dan belas kasihan. Tajuk yang seterusnya adalah fi 'alaqatil jawar. Maksud bagi hadis ini adalah, maksudnya daripada Abi Zar berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abi Zar, jika kamu memasak sup, lebihkan kuahnya dan saling berjanjilah dengan jiran kamu. Hadis Sahih Muslim bernombor 142. Slide yang seterusnya, ma'anil kalimat. Perkataan wa ta'ahada. Perkataan wa ta'ahada ni kalau kita buka kamus Oxford yang besar tu, kita akan jumpa maksud bagi ta'ahada ni adalah saling berjanji ataupun bersetuju. Fawaidul hadis bagi hadis ini ada 2. Yang pertama, it'amul jiran, ba'duhumul ba'du yumkinun an yuqarribul jiran. Maksudnya saling memberi makanan kepada jiran dapat mengeratkan hubungan sesama jiran. Yang kedua, fi'lul khair lil jiran wa mumarisatun karimah. Maksudnya berbuat baik kepada jiran adalah amalan mulia. Slide yang terakhir adalah khulasah. Jadi terdapat beberapa pertengkaran ataupun perselisihan yang mungkin ataupun akan terjadi di antara sesama jiran. Kadang-kadang perkara ini akan berlanjutan, akan menjadi lebih parah sehingga terjadinya pemukulan, penghinaan dan penderaan sesama jiran. Oleh itu, sifat tolong-menolong ini adalah satu perkara yang penting. Hidup ni kalau kita nak bahagia, kita tidak akan dapat bahagia itu jika kita hidup ni selalu mengganggu jiran kita. Di dalam konteks ini, di dalam situasi ataupun di dalam situasi ini, Nabi membimbing jirannya untuk berkelakuan baik kepada jirannya yang lain. Sebagai contoh, Nabi berpesan kepada jiran A untuk tidak mengganggu jiran B sekiranya jiran B itu di dalam situasi yang ada masalah. Sebagai contoh, jiran B itu ingin pergi ke tempat kerja ataupun jika ada perkara lain yang lebih mustahak untuk dilakukan, maka jiran A janganlah
mengganggu jiran B itu. Jadi itu dikira perkelakuan baiklah. Jadi Nabi di situ kita nampaklah tolong menolong sesama jiran itu penting. Jadi sekian sahaja daripada saya. Minta maaf jika ada salah silap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ismi Muhammad Hadi Zufairi bin Fauzi. Raqmut talib 05-4-0-6-3. Aywa, dar. Al-an sa'akhbarukum 'anil syafa'ah. Baik, saya akan sambung poin pembentangan kali ini pada al-masa'ala ats-tsaniyah. Asy-syafa'ah fi syu'unil mal wal iqtisad, yang bermaksud syafa'ah dalam soal wang dan ekonomi. Awalan, asy-syafa'ah fi takhfif 'anil makatib. Baik, yang berkaitan dengan sebuah hadis ini yang berbunyi An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan memberikan upah bekam kepada si tukang bekamnya. Seandainya yang demikian itu adalah dilarang, niscaya baginda tidak akan memberikan upah tersebut kepada si tukang bekamnya. Baik, penjelasan daripada hadis ini saya boleh katakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia pernah berbekam. Lalu setelah melakukan proses itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan upah terhadap si tukang bekam yang telah membuat bekam ke atas dirinya. Baik. Seandainya perkara itu dilarang, baik, perkara yang memberi upah itu dilarang, nescaya baginda tidak akan melakukannya. Dan jika kita fikir logik, apabila seseorang itu diminta untuk memberikan rawatan terhadap diri seseorang itu supaya menjadi lebih sihat, okey, rawatan asbab untuk menjadi lebih sihat, bahawa agak tidak wajarlah dia meminta upah daripada pesakit. Kerana apa? Pesakit tersebut hendak dirawat, okey, dan meminta pertolongan. Dan apabila setelah dirawat, ia diminta untuk memberikan upah daripada pesakit. Okey, agak tidak wajarlah. Tapi di sini dalam hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ingin memberikan upah kepada si tukang bekamnya sendiri. Sebagai apa? Sebagai ganjaran perkhidmatan setelah dia mengerah keringat untuk memberikan rawatan kepada si pesakitnya. Okey, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kelegaan. Baik. Okey, kita terus pergi kepada maknil kalimat, iaitu al-hajmu. Al-hajmu ni bermaksud isi padu, berbekam, menghisap darah ataupun menghirup darah kotor untuk proses penyingkiran darah kotor daripada badan-badan di tempat-tempat tertentu. Baik, sunnah telah menunjukkan bahawa ialah satu proses pembasmikuman, okey, bersih untuk membersihkan pada badan kita. Dan dengan membuat beberapa luka cetek, cara-caranya adalah salah satunya membuat luka cetek pada badan tertentu dan meletakkan cawan bagi pengumpulan darah kotor tersebut. Baik, faedah daripada hadis ini, memberi upah itu adalah tidak dilarang sama sekali setelah apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini bermakna dibolehkan memberi ganjaran kepada jemaah dan memberinya upah. Okey, yang bermaksud boleh beri kepada si tukang bekam, okey, sebagai ganjaran kepada perkhidmatannya. Baik, kita terus kepada hadis yang kedua dalam syafaat dalam potongan kewangan, iaitu asy-syafa'ah fi khusumatil maliyah. Baik, al-furu'ul awal, asy-syafa'ah fil khusumatil maliyah bainal muslimin. Kita khususkannya lagi, iaitu syafaat dalam pertikaian keuangan antara orang Islam. Okey, baik. Kita pergi kepada skop yang lebih kecil. Asy-syafa'ah wudu'ud din atau takhfif minhu. Baik, syafaat dalam meletakkan hutang atau mengurangkannya. Baik. Hadis yang berkait dalam syafaat ini adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perbalan di antara dua orang di hadapan pintu, di mana suara mereka makin lama makin kuat. Okey, sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perbualan mereka. Apa yang dibualkan oleh mereka? Seorang itu meminta supaya hutang daripada pemilik hutang itu dikurangkan sedikit supaya dia boleh membayarnya kepada si pemilik hutang. Akan tetapi pemilik hutang itu menegas dan menolak untuk mengurangkan hutang tersebut dan bersumpah dengan nama Allah. Macam mana bunyinya? Demi nama Allah,
Aku tidak akan melakukannya. Tidak akan melakukannya sedemikian. Okey. Jadi didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kepada mereka dan bertanya, siapakah yang bersumpah dengan nama Allah tadi dan bahawa tidak akan melakukan kebaikan? Baik. Lalu si pemilik hutang mengaku, ya Rasulullah, itu adalah aku. Sekarang dia boleh melakukan apa yang dia inginkan. Okey, baik. Penjelasan daripada hadis ini yang saya boleh terangkan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendengar perbalahan di antara dua orang di hadapan pintu tentang hutang. Baik. Selepas terdengar suara mereka makin didengari semakin kuat, menyebabkan Rasulullah terdengar perbualan mereka tentang seorang A meminta B mengurangkan hutangnya supaya dapat membayarnya dengan lebih cepatlah. Okey. Tetapi ditolak oleh B dan B bersumpah dengan nama Allah supaya tidak melakukan pengurangan terhadap hutangnya tersebut. Lalu didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, siapakah yang bersumpah dengan nama Allah bahawa dia tidak akan melakukan kebaikan? Maksudnya di sini, siapa yang bersumpah dengan nama Allah dan dia tidak akan mengurangkan hutang tersebut? Sesungguhnya mengurangkan hutang ataupun memberi syafaat kepada sahabat kita yang meminta dikurangkan hutang, itu adalah satu kebaikan. Tetapi B tadi dia bersumpah dengan nama Allah supaya dia tidak akan mengurangkan sedikit pun. Lalu Rasulullah menanyakan hal tersebut dan B tadi mengaku dan dia rasa bersalah dan mengatakan sekarang dia boleh melakukan apa yang dia inginkan, yang bermaksud sekarang dia boleh membayar setakat apa yang dia mampu. Okey, kerana apa? Kerana dia rasa bersalah telah bersumpah sedemikian. Baik. Kita pergi kepada makna kalimat. Makna tistaudi'ahu, maksud patuh padanya, dia memintanya untuk menanggung sebahagian hutangnya. Okey, iaitu tistaudi'ahu. Okey, dia memintanya untuk menanggung sebahagian hutangnya. Makna kalimat yang kedua, wa tastaghfiquhu, dan dia akan bersikap lembut dengannya. Dia akan bersikap dengan lebih lembut dan tidak dingin terhadap sahabatnya tadi. Baik, yang seterusnya, yang ketiga, wal muta'alli, dan dia bersumpah. Wal muta'alli, dia akan mengikut orang yang bersumpah. Baik. Kita pergi kepada faedah hadis tanpa membuang masa. Baik, okey. Faedah hadis ini, apabila berlakunya perselisihan di antara dua orang tadi tentang hutang, lalu Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam memunculkan diri dan bertanya tentang siapakah yang bersumpah tadi. Dan pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah menimbulkan rasa insaf di dalam diri si pemilik hutang tadi dan telah melakukan syafaat terhadap rakannya. Okey, dia mengurangkan hutang terhadap rakannya dan melayannya dengan lebih baik. Okey, itu antara faedahnya. Baik, seterusnya, mendorong kebaikan kepada musuh. Okey, untuk bersikap lebih baik kepada orang yang dia sepatutnya layan lebih baik. Okey, orang itu dia sepatut layan lebih baik terhadapnya. Kerana apa? Kerana mungkin faktor dia kenal orang itu sahabat ataupun lain-lain. Okey, memberontak daripada bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Memberontak daripada bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Baik, itu faedah hadis tersebut. Saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya untuk melengkapkan pembentangan kali ini. Baik, itu sahaja daripada saya. Sebarang kekhilafan datang daripada diri saya sendiri. Kebaikan semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Abdul Azim bin Muhammad. Raqam Tariq 05224145. Jadi seterusnya saya akan menyambung perbincangan daripada sahabat saya, yakni Hadis Zubairi. Jadi annahu taqadal ibn al-Abi Hadradi dainan kana lahu alayhi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi al-masjid. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
إليهما حتى كشف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطب، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kul faqbihi. Maksudnya diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya meminta Ibnu Hadrat di masjid untuk membayar yang ditanggungnya kepada saya, dan suara kami semakin kuat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar mereka ketika dia berada di dalam rumahnya. Oleh itu dia datang kepada kami setelah mengangkat tirai biliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Ka'ab bin Malik, saya menjawab, labbaik ya Rasulullah. Dia memberi isyarat dengan tangannya kepada saya untuk mengurangkan dan menjadi 1,5. Saya berkata, ya Rasulullah telah melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Hadrat, bangunlah dan bayarlah. Fawaidul hadis. Jadi faedah yang pertama dia fadilatus sulhi wa husnu at-tawassul bainal mutakhasimain, yakni kebaikan perdamaian dan mediasi yang baik antara pihak yang bertengkar. Yang keduanya dapat lain di masjid dan membayarnya di dalamnya. Yang ketiga, masyru'iyatu suhulil madyunid da'inal haqqa min sahibi ad-dain, yakni kesalahan persoalan pemiutang memperlekehkan pengutang. Yang keempat, syafa'ah ila ashabil huquqi wa qubul syafa'ah fil khair, yakni syafa'ah kepada mereka yang mempunyai hak dan berdoa syafa'ah untuk kebaikan. Dan yang terakhir, yang kelima, masyru'iyatu tadkhuli hakimi kesalahan campur tangan penguasa untuk antar manusia. Seterusnya, al-farq al-thani al-syafa'ah al-maliyah bain al-muslimin wa ghairihim. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال يضع بعض من دينه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا به عليهم فقال صنف على حدته يلقى ابن زيد على حدة والليلة
على حدة ثم أحضرهم حتى حتى استوى وبقي التمر كما هو كأنه لم يدلم. Maksudnya Abdullah meninggal dunia dan meninggalkan keluarga yang perlu ditanggung dan hutang. Maka Abu yakni Jabir radhiyallahu anhu meminta kepada para pemilik piutang agar membebaskan sebahagian daripada hutangnya, namun mereka menolaknya. Lalu aku menemui Nabi SAW untuk meminta bantuan beliau untuk meminta keringanan kepada mereka, namun mereka tetap menolaknya. Maka beliau berkata, pisahkanlah buah kurma kamu dari segala sesuatunya, dari pohonnya. Kurma jenis Ibn Zaid dari pohonnya, kurma jenis Al-Laid dari pohonnya, serta kurma jenis Al-Ajwa dari pohonnya. Kemudian bawalah kepada mereka hingga aku datang kepadamu. Maka aku kerjakan semua perintah beliau. Itu kemudian beliau SAW datang lalu duduk dan membayar bagi setiap piutang hingga lunas, dan buah kurmanya masih tersisa sebagaimana semula, seolah belum pernah disentuh sedikit pun. Jadi makna kalimat yang terdapat dalam hadis ini adalah syid, yakni al-laid, nau minat tamar, ini jenis daripada buah kurma. Wakila huwa ar-radib minhu jam'u lainata wa hiya naklata. Seterusnya yang terakhir, yakni al-khatimah. Tawsattun min khilali hadzal bahthi ilayya jumlatan min an-nata'ij ahammuha. Jadi yang pertamanya, anna syafa'ah mudarrabun fiha fil Qur'an was sunnah. Yakni syafa'ah ini diinginkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, anna syafa'ah faminha hasanat wa minha sayyi'at. Yakni syafa'ah itu ada yang baik dan ada juga yang buruk. Yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad syafa'a bainan nas wa qabla syafa'ati nas al-hasanati wa raddi syafa'ati sayyi'at. Yakni bahawa Rasulullah SAW telah memberi syafaat kepada manusia, memberi syafaat baik dan membalas syafaat yang buruk. Yang keempat, an syafa'ah hasanah nasrun lil haq wa raf'un li zulmi anil mazlumina وتفريج الكرب عن المكروبين وتخفيف الدين عن المدينين ورفع للحرج عنهم. Yakni syafaat yang baik adalah kemenangan bagi yang benar, penghapus ketidakadilan dari orang yang tertindas, pelepasan dari kesusahan dan pelepasan hutang dari penghutang, dan penghapus rasa malu dari mereka. Yang kelima, an fi syafa'ati ma'unah
lidhaif. Yakni syafaat ni adalah pertolongan bagi yang lemah. Yang keenam, an-syafa'ah islahun bainan nas. Yakni syafaat itu adalah mampu mengubah manusia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, an-syafa'ah ta'udu ala syafi'a bin nafa'i amimi fayanalu syarafa was-sa'adah wa-surura war-rahata nafsiyata fid dunya. Yakni bahawa syafaat itu mempunyai manfaat umum bagi mereka, bagi pemberi syafaat, sehingga dia akan mendapat kehormatan, kebahagiaan, kesenangan dan rahmat di dunia. Jadi setakat itu saja dari kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.